Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar permulaan untuk tahun 4. Kita akan belajar tentang nombor dan operasi, dan hari ini kita akan mulakan dengan mengenal nombor. Dan objektif kita hari ini adalah supaya kamu semua boleh menyebut nombor sehingga 5 digit. Boleh menulis dalam perkataan dan juga di dalam angka selain daripada boleh menyebut nombor dengan betul. Baik, tanpa buang masa, kita mulakan dengan paparan yang pertama. Boleh kamu perhatikan ya. Gambar ni memang diambil daripada buku teks tahun 4. Jadi mungkin kamu dah biasa dengan gambar ni. Jadi kamu perhatikan markah di papan skor. Ada markah Afani melibatkan angka 15216, Nitya 13701, Ban Leong 20004, Ramli 9800. Jadi apa yang saya sebut tadi adalah angka atau digit dia. Dah tentulah apa yang saya sebut tadi bukanlah cara menyebut nombor yang betul. Okey. Baik. Kamu tengok apa yang disebut oleh Ramli. Dialog Ramli ya. Markah saya 9800. 9800. Okey, ini markah Ramli. Okey, apa yang Ramli sebut inilah yang sebenarnya cara menyebut nombor yang betul 9800. Okey, kita tengok dialog Ban Leong. Bagaimanakah kita menyebut markah Nitya? Okey, Nitya. Angka yang ditunjukkan di papan skor untuk Nitya adalah 13701. 13701. Bagaimanakah kita menyebut markah Nitya ataupun nombor ini? Ini ada nombor 5 digit. Ramli tadi 4 digit sahaja. 4 digit kamu dah belajar tahun 3. Baik, Nitya ada 5 digit. Okey, kita teruskan. Kita tengok macam mana cara untuk kita menyebut nombor 5 digit tersebut. Baik. Ini adalah markah yang diperolehi oleh Nitya 13701. Dan setiap nombor ini, setiap angka ini telah diwakili oleh dekat-dekat ni. Dan setiap angka ini adalah terletak di tempat masing-masing. Dinilai tempat masing-masing. Kamu pun dah belajar tahun 3. Ini adalah tempat sa. Ini jauh sa. Oren ni tempat 10. Warna ungu untuk nilai tempat ratus. Dan seterusnya ribu dan juga 10,000. Okey, 10,000 ini adalah nilai tempat yang kamu baru jumpa untuk tahun 4. Okey. Perhatikan ada garisan merah ni. Kenapa dia buat garisan merah putus-putus ni? Okey, ini adalah untuk memisahkan antara kumpulan ribu dengan kumpulan lain. Okey, yang ini kita panggil kumpulan ribu. Ribu dan 10,000. Ini adalah kumpulan ribu. Okey. Ini adalah kumpulan ribu. Kenapa kita kena tahu? Sebab apabila kita hendak menyebut ataupun menulis nombor yang melebihi 4 digit, kita kena utamakan dulu kumpulan ribu. Okey? Sebut nombor dalam kumpulan ribu dahulu, kemudian baru diikuti oleh 3 nombor seterusnya. Kalau kamu perhatikan ini, garisan merah ni adalah untuk kita mengasingkan tempat 10,000 ataupun kumpulan ribu. Yang terdiri daripada ribu dan 10,000. Apa yang dimaksudkan sebut nombor dalam kumpulan ribu? Okey, kamu perhatikan angka di bawah ni, 1 dan 3. Kedua-duanya adalah berada di dalam kumpulan ribu. 1 berada di tempat 10,000, manakala 3 berada di tempat ribu.
Bermakna kedua-dua angka ini berada dalam kumpulan ribu. Berada dalam kumpulan ribu. Okay, saya gariskan perkataan kumpulan ribu ini. Okay. Jadi untuk kita menyebut nombor dengan betul, kita kena sebut nombor dalam kumpulan ribu terlebih dahulu. Okey, bermakna 13 ini disebut sebagai 13. 13 apa? Ya, 13,000 sebab dia berada dalam kumpulan ribu. 13,000. Kemudian diikuti oleh 3 nombor seterusnya. Mana 3 nombor seterusnya? Iaitu 7 sifar 1. 7 sifar 1 disebut sebagai 701. Bagus. 701. Jadi bila kita gabungkan dua-duanya, maka jadilah nombor yang betul, iaitu 13,701. Okey, ini nombor yang betul untuk cara menyebut yang betul. Jadi markah Nitya adalah 13,701. Kamu kena ingat apabila kita hendak menyebut nombor, kita hendaklah sebut nombor dalam kumpulan ribu terlebih dahulu. Kemudian baru diikuti oleh 3 nombor seterusnya. Okey, ni. Yang ini kamu perlu ingat. Okey. Ini kamu perlu ingat ni. Sebut nombor dalam kumpulan ribu kemudian diikuti oleh 3 nombor seterusnya. Okey, kita teruskan. Baik, kamu perhatikan. Soalannya adalah tuliskan 149 sifar 6 dalam perkataan. Okey, ada 2 orang murid telah menulis jawapan masing-masing. Murid lelaki telah menulis 14,096 dan murid perempuan telah menulis 14,906. Okey, pada pendapat kamu, yang mana satukah jawapan yang paling tepat? Okey. Yang mana satukah jawapan di atas yang betul? Okey. Jawapan yang betul yang mana satu? Okey, ingat balik tadi. Bila kita hendak menyebut nombor, kita hendaklah menyebut nombor yang berada dalam kumpulan ribu terlebih dahulu. Okey, kalau kamu perhatikan kumpulan ribu, yang ni sifar ni 10, 9 ni ratus. Okey, 4 ini adalah ribu dan 1 ni adalah 10,000. Bermakna 1 dan 4 ni Bermakna 1 dan 4 ni adalah berada dalam kumpulan ribu. Jadi, kita kena sebut yang ini dulu. Okey, 14 ni. Okey. Jadi, 14,000. Kita semak. Okey, jawapan murid lelaki 14,000. Okey, betul. Jawapan murid perempuan 14,000 pun betul. Kemudian baru diikuti dengan 3 digit yang seterusnya, iaitu 9 sifar 6. Okey, 9 sifar 6 disebut sebagai 906. Murid lelaki menulis 96 dan murid perempuan menulis 906. Jadi yang betulnya adalah murid perempuan. Murid lelaki dia silap di nilai tempat ni, puluh. Sedangkan kita ada 3 digit ni mestilah ratus. Okey, jadi jawapan yang betul adalah 14,906. Okey, kita teruskan lagi.
Okey, ini adalah soalan yang sama seperti mana yang terdapat dalam modul yang dibekalkan untuk kamu. Jadi, saya tak akan go through sampai habis ya. Cuma mungkin satu soalan untuk sebagai contoh untuk mengingatkan kamu. Ingat balik apa tadi? Untuk kita menulis nombor dalam perkataan, kita kena sebut dulu nombor tu. Dan untuk menyebut nombor tu, ingat balik apa dia cakap? Sebut nombor dalam kumpulan ribu, diikuti oleh 3 nombor seterusnya. Okey? Sebab itu kalau kamu perasan, nombor ditulis ada gaps ni. Ada ruang, ada space, ada ruang. Dia jarakkan sikit ni. Antara 18, nombor 8 dengan 9 dijarakkan, nombor 1 dengan 7 dijarakkan. Sebab untuk kita asingkan kumpulan ribu dengan kumpulan lain. Okay? Kalau awal-awal tadi kamu perasan yang saya sebutkan ada garis merah. Yang ni tak adalah garis merah tapi dijarakkan sedikit. Di antara kumpulan ribu dengan kumpulan lain dijarakkan sikit supaya memudahkan kita untuk menyebut nombor tu. Jadi kita tengok sebut nombor dalam kumpulan ribu. Okey, untuk soalan nombor 1 kamu perhatikan. Apakah nombor yang berada di dalam kumpulan ribu? Nombor apa? 1 dengan 8. Bila 1, 8 disebut sebagai? 18 lah. Okay. 1, 8 disebut sebagai 8. Lah teruk 8 ni. 18. Okay. 18. 18 apa? Dia berada di kumpulan ribu. Jadi 18 ribu. Okay. Seterusnya baru kita tengok ataupun kita tulis 3 angka seterusnya. Jangan tinggal macam tu je 18,000. Salah juga. Kan? Kita perhatikan apakah angka seterusnya. 3 angka seterusnya adalah 927. 927 disebut sebagai 9 ratus 7. Baik. Okey. Jadi untuk soalan nombor 1 jawapannya adalah 18,907. Okey. Okey, saya pergi kepada soalan nombor yang kedua. Saya ingat sampai nombor 2 cukuplah. Cuba kamu sebut dulu. Sebut nombor 2. Saya bagi masa 10 saat. Ingat, sebut nombor dalam kumpulan ribu, kemudian diikuti dengan 3 nombor seterusnya. Okey, masa habis. Baik, kumpulan ribu. Apa angka dalam kumpulan ribu? 6, 1. 6, 1 disebut sebagai 61. 61 apa? Dia berada di kumpulan ribu. 61,000. Kemudian 3 angka seterusnya itu 7 sifar-sifar. 7 sifar-sifar disebut sebagai 700. Kita sambung je. 700. Jadi jawapan dia akan jadi 61,700. Okey, kamu boleh teruskan sehingga selesai. Saya tunjukkan contoh hingga 1 dan 2 saja. Untuk yang lain kamu cuma ingat ni je. Cuma ingat sebut nombor dalam kumpulan ribu. Kemudian diikuti oleh 3 nombor seterusnya. Itu saja. InsyaAllah kamu akan berjaya untuk menyebut apa saja nombor yang dibagi. Nombor 5 digit yang diberi dengan tepat. Okey. Seterusnya tadi kita fokus kepada cara untuk kita menyebut nombor. Sekarang kita nak menulis nombor yang diberi dalam angka kepada perkataan. Terbalik. Kita nak menulis nombor yang diberi dalam perkataan kepada angka. Maknanya kita nak tulis nombor pula. Okey. Ada tips juga. Dia terbalik dengan tips yang tadi. Iaitu bila kita nak menulis nombor pula, kita mesti tulis angka kumpulan ribu, kemudian diikuti dengan 3 tempat seterusnya. Okey? Baik.
saya tunjukkan contoh. Mungkin kamu tak faham. Kalau setakat ayat macam ni memang tak faham lah kan. Tulis angka kumpulan ribu. Kemudian diikuti dengan 3 tempat seterusnya. Tadi dalam nombor senang kita tengok. Kan? Bila ada jarak, oh itu kumpulan ribu. Yang ni, macam mana kita nak tahu kumpulan ribu? Okey, tengok sini. Saya gunakan warna merah. Kamu cari. Okey, yang bold ni, yang tebal ni, tulisan tebal ni adalah mewakili nombor 29,608. 29,608. Okey, ni nombor yang ditulis oleh ibu ni. 29,608. Okey, cara untuk kita mencari kumpulan ribu, kamu cari perkataan ribu. Mana perkataan ribu? Okey, ini kan, ini perkataan ribu ni. Ribu. Jadi bermakna nombor yang berada di kumpulan ribu adalah perkataan sebelum dia. Apa perkataan sebelum ribu ni? Kita dah garis perkataan ribu ni. Apa perkataan sebelum ribu? 29. Betul tak? 20. Ni semua perkataan sebelum ribu. 29. Okey. Jadi itu adalah angka yang berada di kumpulan ribu. Baik, kita tulislah 29. Kat mana nak tulis? Saya tulis inilah. Jadi kita tulis dulu 29. Okey. Dia kata tulis angka kumpulan ribu dulu. Okey, kita dah tulis angka kumpulan ribu. Kemudian diikuti dengan 3 tempat seterusnya. 3 tempat. Kita buat tempat dia siap-siap. 3 tempat dia katakan. Kita buat tempat kosong. 1, 2, 3. Okey, kenapa pula kena buat tempat kosong 3? Okey, ini untuk mengelakkan kamu daripada tercicir angka. Nanti kamu akan faham. Contoh macam ni. 608. Yang ni senang, tak apa. Okey. 608. Okey, kita tuliskan di sini 600. 600. Apa pasal? 608. Okey. Okey. Okey, kita tengok angka untuk adik perempuan ni. Dia kata 40,300. 40,300. Sama juga cara tadi. Tulis angka kumpulan ribu dulu. Cari dulu mana kumpulan ribu. Ribu. Ni ribu. Perkataan ribu. Kita gariskan dulu perkataan ribu. Kita gariskan dulu perkataan ribu. Dan angka yang berada di tempat ribu adalah 2. Adalah apa sahaja perkataan sebelum perkataan ribu. Iaitu 40. Jadi kita tulis dulu 40. Okey, 40. Kemudian kita sediakan 3 tempat. 300. Tuliskan 300. Okey. Baik. Kita terus kepada abang punya ni. Dia kata apa ni? Tengok sini. 70,015. Okey, kamu gariskan dulu perkataan ribu. Okey. 70,000. Okey, sebelum perkataan ribu ni adalah yang berada dalam kumpulan ribu, 70. Kita tulis dulu 70. Okey. 70. Kemudian kita sediakan 3 tempat seterusnya. 1, 2, 3. Dia suruh 15. Angka dia nak suruh tulis 15 tapi tempat ada 3. Macam mana cerita ni? Inilah pentingnya kita menulis. Kita sediakan 3 tempat. Kita sediakan 3 tempat tadi kan. Inilah penting dia. Inilah kepentingan kita sediakan 3 tempat tadi. Supaya kalau kita tak sediakan tempat, contohnya macam ni, saya tulis kat bawah ni. Kita dah tulis 70. Okey, betul, 70,000. Ini untuk kumpulan ribu. Kemudian kita tengok 15. Kita pun tulis 15. Dah salah. Jadi nombornya jadi 7,015. Sedangkan dia nak 70,000. Itu pentingnya garis ni. Tempat kosong 3 ni, itu pentingnya. Itu peranan dia. Jadi dia, kita balik pada yang atas ni.
Dia suruh kita tulis 15 tapi ada 3 tempat. Macam mana nak jadikan angka 15? Okey. Saya bagi 3 option kamu pilih ya. Saya padam dulu yang ni. Biru pula guna. Okey. Yang pertama kos sifar 15. Yang kedua 1 sifar 5. Okey, ataupun 5 1 sifar. Mana satu nilai dia 15? Sebab dia nak 15 ni, kalau kamu perhatikan ya, 15. Mana satu nilai dia adalah 15. Okey, yang mula-mula ni kan. Jadi ruang tempat kosong kita sediakan 3 ni, kita sediakan. Yang ni mestilah sifar, yang ni 1, yang ni 5. Okey, itu sebab dia suruh sediakan 3 tempat kosong macam ni. Buat 3 tempat supaya kita tak tercicir, tak tertinggal sifar. Sepatutnya ada 2 sifar, tetapi kalau kita tak biasa kan dengan apa menyediakan tempat tadi, jadi kita akan buat kesilapan yang tak perasan. Kita tak perasan kita buat kesilapan. Sebab kita tengok, oh 7 cikgu kata sebelum perkataan ribu adalah tempat kumpulan ribu. Jadi awak pun ambil 70. Kemudian awak baca 15. 15 macam ni. Jadi salah lah. Ini adalah 7.015 bukan 70.015. 70.015 yang ni. 70.015 dia mesti ada 2 sifar. Yang ni 1 je. Itulah peranan 3 tempat ni. Okay. Saya harap kamu faham. Kita pergi kepada soalan ini pun sama macam tadi, soalan yang saya petik daripada modul yang dibekalkan pada kamu. Okey. Kita pergi kepada soalan yang pertama. 73,863. Baik, ingat lagi apa cikgu cakap tadi? Macam mana kita nak menulis angka? Tips yang perlu kamu ingat ialah tulis angka kumpulan ribu, kemudian diikuti dengan 3 tempat seterusnya. Dan macam mana kita nak kenal kumpulan ribu? Kita tengok perkataan ribu. Apa sahaja angka yang berada sebelum kataan ribu itu adalah dalam kumpulan ribu. Okey, saya buat kurungan ni. Ini adalah kumpulan ribu. 73. Dia tulislah 73. 73. Kemudian kata 3 tempat. Seterusnya ada 3 tempat. 1, 2, 3. Dan 3 tempat ni kita penuhkan dengan angka ni. Yang selepas kataan ribu ni. Selepas kataan ribu kita penuhkan angka ni. 863. Macam mana nak tulis 863? 8, 6, 3. Jadi ini adalah nombor 73,863. Okey, saya bagi satu lagi contoh. Tapi saya nak ambil nombor 6. Nombor 6. Okey. Ingat. Garis dulu perkataan ribu. Dan sebelum kataan ribu ini adalah yang berada di dalam kumpulan ribu. 14. Jadi kita tuliskan dulu angka kumpulan ribu iaitu 14. Diikuti dengan 3 tempat. 1, 2, 3. Mesti buat 3 tempat ni. Okey. Disuruh tulis 906. Macam mana nak tulis angka 906? 906. Okey. Jadi siap nombor 14,906. Okey. Kamu kena biasakan dulu macam ni. Bila dah mahir nanti, okey, tak apa, tak payah buat garisan ni, tak apa kalau dah mahir. Tapi untuk permulaan ni, bagi yang belum mahir, biasakan dulu. Okey. Jadi itu saja. Kamu boleh jawab semua soalan-soalan yang telah dibekalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.